اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 38, baris yang ketiga daripada bawah. 38 baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalil harus kalau wajib Allah pada akal. Kalau wajib Allah, mana wajib pada akal, Allah perbuat sesuatu daripada mumkinat, atau wajib Allah meninggalkan dia akan sesuatu daripada mumkinat, nescaya tertukarlah mungkin yang harus itu jadi wajib atau jadi mustahil, dan tertukar itu mustahil. Dalil harus pada akal Allah mengada ataupun Allah tidak mengada. Harus pada akal Allah mengada ataupun Allah tidak mengada. Apa mungkin? Mungkin ni mungkin perkara yang harus ada, harus tiada, atau dia panggil mungkin. Mastawa alaihi wujuduhu wa adamu, perkara yang bersamaan oleh ada dan tiada. Ada akal boleh terima, tiada akal boleh terima, itu dia mumkinun, mumkinat. Mumkinat atau jadi banyak. Mumkinun satu, mumkinat atau banyak. Jadi mumkinun ni kena kepada makhluk lah. Yang harus ada, harus tiada makhluk lah. Allah wajib ada, wajib pada akal. Anak Allah mustahil nak ada. Jadi hak ada ni semua ni dia panggil perkara yang harus ada, harus tiada, tu mumkinun. Mumkinun, alam, makhluk, sama je lah, makna lain tapi barangnya barang samalah. Mungkinun perkara yang harus ada, harus tiada, kita. Alam kullu mawjudin siwallah, tu alam. Kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Mana? Kita lah juga. Makhluk ni ma khalaqahullah, barang yang menjadi akan dia akan barang oleh Allah. Siapa? Kitalah juganya. Mungkinun ke alam ke makhluk ke sama je. Jadi sekarang ni harus pada akal. Allah mengada apa-apa mungkin, ataupun Allah tidak mengada apa-apa mungkin. Harus pada akal. Cuma ayat kita ni harus bagi Allah, tajuk terdahulunya. Harus bagi Allah. Bukan harus bagi Allah ni, harus pada akal kita. Dengan bahawa akal kita boleh terima
kedua-dua belah. Allah mengada, akal boleh terima. Allah tidak mengada, akal boleh terima. Dia panggil harus. Harus ni dengan bahawa boleh terima pada akal kedua-dua belah. Adapun wajib atau akal terima sebelah je. Mustahil akal terima sebelah je. Wajib akal terima sebelah sungguh. Mustahil akal terima sebelah dok sahaja, tak terima nak kata sungguh. Dia gitu nak. Wajib tentu sungguh di Tuhan. Dok tak terima sama sekali, mana terima sebelah. Kalau kata wajib pada akal, perkara yang terima sebelah sungguh. Kalau kata dok, akal dok terima. Kalau dok, ada Allah sungguh, kidam Allah sungguh, kekal Allah sungguh. Tak ada, dok akal dok terima. Baharu, akal dok terima dok. Binasa, akal dok terima tu dok. Tu wajib. Mana apa terima sebelah sungguh. Mustahil terima sebelah dok. Harus terima sebelah sungguh, terima sebelah, terima dua belah. Dia panggil harus. Jadi sini harus pada akal dengan bahawa akal kita boleh terima. Allah mengada, apa-apa mungkin akal boleh terima. Dia kuasa kan. Allah tidak mengada, hak dia. Nak buat ke, tak mau buat ke, hak dia. Kalau kata Allah mengada, akal boleh terima. Allah tidak mengada sesuatu mungkin, akal boleh terima. Sebab apa? Sebab Allah kuasa. Apa yang ada ni hak dia belaka. Allah nak buat macam mana pun harus pada akal. Akal boleh terima. Tapi Allah mengada ni apa-apa mungkin lah. Hak mustahil, tu tak masuk. Harus pada akal kita terima Allah mengada ataupun meniada. Mengada apa-apa mungkin. Benar harus. Kalau benda mustahil, tu akal tak terima tu. Allah mengadakan anak bagi Allah. Allah mengadakan isteri bagi Allah. Anak Allah, isteri Allah tu bukan mungkinun. Itu perkara mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata harus akal boleh terima Allah mengada, Allah meniada, mungkinun. Perkara yang terima ada, terima tak ada. Anak Allah itu mustahil, bukan mungkinun. Tak terima nak kata ada. Isteri Allah mustahil, tak terima nak kata ada. Itu tak masuk. Mustahil Allah mengada anak Allah, isteri Allah. Allah tak kuasa ke? Tak berkait dengan Allah. Perkara yang mustahil. Ni harus Allah mengada apa-apa mungkin perkara harus. Tak timbullah kata Allah tak kuasa sebab Allah tak mengadakan anak, isteri. Tu benda mustahil, tak kait. Ini apa-apa mungkin. Kemudian satu laginya kita kena faham molek ni. Ni harus pada akal. Dok pandang, dok tilik kepada Allah telah menghendaki pada azal. Dok tilik tu ni cerita semata-mata Allah kuasa, semuanya milik Allah. Perkara yang pula mungkin ada pun boleh terima, tak ada boleh terima. Allah mengada, Allah meniada, harus pada akal. Cerita perkara ni semata-mata. Kalau tilik, pada tilik. Kalau pandang dari sudut, Allah telah menentukan pada azal akan ada, akan tiada. Tak ada dah haru-harunya. Tilik situ. Tilik kepada janjian Al-Quran. Tak ada dah haru-haru ni. Sekarang kita tak cerita dah qada iradah, tak cerita. Quran cerita macam mana pun tak bicara lagi ni. Cerita bicara hak Allah Ta'ala. Allah nak buat, Allah tak mau buat. Janji perkara tu perkara mungkinun, akal boleh terima. Oleh kerana Allah kuasa, pemilikan dia belaka. Siapa masa Allah buat tak buat menurut kehendak Allah pada azal qada iradah. Allah buat menurut Al-Quran. Al-Quran kata macam mana, itulah qada Allah pada azal.
Dia kalau tak faham sini lah, dia tak faham sini, pergi kepada harus Allah orang mukmin nak buat neraka, harus Allah orang kafir nak buat syurga. Faham? Sini cerita baharu akal je ni. Sekarang orang mukmin makhluk Allah, orang kafir makhluk Allah, syurga makhluk Allah, neraka makhluk Allah. Apa halangannya? Allah nak bubuh di mana? Hak dia kan. Ini harus pada akal. Dah tu Quran janji, tu bicara yang kedua. Kita tak bicara hak qada iradah lagi ni. Kita tak bicara hak Quran beritahu. Tak bicara hak janji yang Allah dalam Al-Quran. Bicara semata-mata kekuasaan Allah, pemilikan Allah, harus Allah nak buat apa pun akan apa-apa perkara mungkinun. Ada ni. Orang mukmin tambah neraka. Hak dia kan. Orang kafir tambah syurga. Hak dia kan. Ni hak asal ni, asal ni faham tak ni? Tilik pada Quran beritahu hak Allah Taala janji macam mana. Allah Taala innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Taala tidak memungkiri janji. Memungkiri janji mustahil, sebab itu kekurangan. Gikot tu bicara lain lah pula ni. Nak ceritanya hak Allah Taala, apa-apa perkara mungkin yang boleh terima di akal, walaupun kata orang mukmin tak nak buh neraka, walaupun orang kafir tak nak buh syurga, harus boleh terima hak dia belaka. Tuhan pun bubuh ke dalam syurga orang mukmin kurniaan. Kurniaan lah. Tuhan bubuh orang kafir ke neraka keadilan. Tak timbul wajib-wajib, tak ada. Kurniaan. Kurniaan Allah. Dia Mu'tazilah ni dia lain, wajib selalu dah. Wajib. Maknanya akal tak terima nak kata orang mukmin tak boleh di neraka, wajib dia kata. Ada akal boleh terima. Semata-mata tilik kepada kekuasaan Allah, pemilikan Allah, akal boleh terima. Hak dia belaka. Tilik kepada Al-Quran beritahu. Tu. Barulah pergi pula kepada Aridi dia panggil. Ni kena ambil faham molek sini. Ni kadang-kadang orang-orang yang agama pun kadang dicelaru di sini. Kita gini, satunya dia panggil Aridi, satu dia panggil Zati, satu dia panggil Aridi. Ini istilah. Yang kita bicara sekarang harus akal zati. Cerita tilik bab akal semata-mata. Hak asal. Aridi ni iradah mengkodokkan macam mana, Quran janji macam mana. Itu aridi dia panggil. Arid. Arid. Hak baru datang ke apa? Faham arid? Ma'arid disukung faham? Ma'arid disukung faham? Bukan mak tabi'i ma'arid disukung. Asal. Lepas tu kenapa jadi ma'arid disukung? Sebab nak wakah. Satu arid apa panggil tu. Asal kalau tak kena wakah, mak tabi'i je. Jadi ma'arid disukung. Nak mati sebab apa? Sebab nak berhenti, nak wakah. Arid tu lah. Satu zati, satu aridi. Kita bicara di sini ni harus akal zati. Zati mana apa? Tilik asal semata-mata. Jangan pada tilik-tilik Jangan duk pandang macam mana qada iradah, macam mana janjian dalam Al-Quran. Tu pekat yang kedua pula. Jadi tilik kepada qada iradah, tilik pada Al-Quran ni, janji Al-Quran, mustahil lah orang kafir masuk syurga. Mustahil orang kafir masuk syurga. Mustahil orang mukmin yang taat masuk neraka. Mustahil lah. Tu aridi, tu bicara lain. Kita bicara ni semata-mata Allah kuasa, semata-mata hak dia belaka. Allah nak buat apa pun harus dengan bahawa akal boleh terima.
Sampai masa Allah buat macam mana? Allah buat sebagaimana qada azali. Allah buat macam mana? Allah buat sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Sebab bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sampai masa Allah tak buat, mustahil jadi bohong pula Qurannya. Tilik situ tak ada bicara lah hak zati ni. Ni kena duduk selelendik molek ni. Orang salah faham sini ada kata ahli sunnah, orang mukmin buh neraka pun haruh, orang kafir buh neraka syurga pun haruh akal zati. Kira kok mana tu? Kira semata-mata kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Siapa nak sekatnya orang mukmin tuan nak buh neraka? Siapa nak sekatnya orang kafir tuan buh syurga? Siapa nak sekat? Bukan jadi mukmin jadi kafir tu pun hak Allah Taala dah. Jadi mukmin jadi kafir tu qada Allah Taala dah situnya. Akak tak boleh terima ke Allah Taala qadakan mukmin tapi Allah pun neraka? Bapanya mukmin dia pun Allah Taala. Qada Allah Taala belaka tu. Tiba-tiba orang kafir tuan nak masuk syurga. Dah kafir dia pun qada Allah juga. Sebab masa Allah nak bersyurga, dah hak dia, kau lain nak buh mana pun. Ni tilik semata-mata kekuasaan Allah, pemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak menyempurnakan sifat istighna Allah. Nak situ. Nak menyempurnakan sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkaya Allah, lepas Allah dari segala-galanya. Tiba-tiba Allah wajib buat begini, wajib buat begini. Terkadang dah terkaya Allah macam mana? Lepas Allah macam mana? Allah terikat juga. Lucu istighna, lucu Allah sebagai ilah sembahan yang sebenar yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Nak kena situ. Tapi kalau tilik kepada hakikat wakilnya tak ada dah haruh-haruh ni. Allah kehendak pada azal macam mana? Quran beritahu macam mana? Allah kehendak itulah yang akan Allah buat. Quran beritahu itulah Allah Ta'ala buat. Quran janji itu Allah Ta'ala buat. Sebab apa yang Allah Ta'ala janjikan di dalam Al-Quran itulah qada Allah. Allah Ta'ala janji orang mukmin beramal soleh masuk syurga. Jadi maknanya masuk syurga ni qada Allah. Apa yang Ta'ala janji akan perkara yang Ta'ala qadakan pada azal. Maknanya qada Allah kita tak tahu. Tapi kalau tengok Quran beritahu tu kita boleh tahu kan. Orang mukmin orang soleh qada Allahnya syurga. Tahu mana qada Allah? Qada Allah azali malaikah pun tak tahu sama telah kita. Tahulah Quran beritahu tu. Apabila Quran janji gitu, itulah qada Allah. Itulah ketetapan Allah. Contoh. Kalau kita berjanji, apa ketetapan kita sebenarnya? Hak kita janji tu lah. Tapi kalau kita janji, ketetapan kita tak, tu bohong orang panggil. Janji bohong orang panggil. Kita janji begini. Tapi ketetapan kita, tak mau beri Ketetapan kita tak mau beri. Lepas tu kamu janji nak beri tadi, lepas tu panggil bohong. Allah janji, itulah qada Allah. Kita janji sebenar kita janji bukan bohong. Kita janji perkara tu, itulah perkara yang kita tak nak buat. Jadi apa yang Quran janji, orang mukmin, orang beramal soleh, syurga, itulah qada azali. Hak tu yang akan berlaku, mustahil tak berlaku. Tu tilik kepada aridi dia panggil. Tilik kepada qada iradah, tilik kepada janjian Quran. Hak haru-haru ini kira asal ni, tak ada tilik kepada qada iradah, tak tilik kepada janjian Quran. Boleh faham tak situ? Jadi wakil yang akan berlaku sebenar-benar tak ada dah haru-harunya. Sebab apa? Kalau qada azali menentukan bagian, wajib pada akal berlaku bagian. Akal tak terima tak berlaku. Kalau qada azali menentukan bagian,
Wajib pada akal kita, perkara tu pasti berlaku. Kalau Tuhan qada azali tak berlaku, mustahil pada akal. Akal tak terima. Bawa kepada Allah ni jadi lupa, lalai akan qada Allah sendiri. Ni mustahil pada akal. Dia panggil apa? Mustahil akal aridi. Kita akan bicara satu-satu. Zati aridi. Zati aridi. Bahasa Arab, tapi biar jadi bahasa Melayu lah. Biar jadi istilah ilmu. Biar jadi macam bahasa Melayu, kita sebut zati, aridi. Cuma biasanya buat contoh pekoh biasa orang kita mudah faham. Contoh pekoh. Kita buat perkara haram, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Haram tu. Nak baca bismillah ni perkara yang bernilai pada syarak, perkara boleh buat. Barulah nak buat, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau perkara yang kita nak buat tu perkara haram, apa tu? Dengan nama Allah. Dengan nama Allah apa kamu nak benda haram? Haram hukumnya. Perkara haram mana? Kita nak mulai dengan bismillah hukumnya haram. Dia panggil haram zati. Haram asal. Mana haram asal? Minum arak. Itu haram asal. Mana haram aridi? Minum air masak. Apa hukum minum air masak? Minum air. Tak panggil air masak dah lening. Dia tak masak dah air lening. Kena tak? Minum air. Apa hukum? Asal, hukum asal dia. Harus. Minum air kepunyaan orang tanpa diizinkan oleh tuan dia. Minum air, hukum asal dia harus. Minum arak, hukum asal dia haram dah. Ke minum arak ni haram apabila kepunyaan orang tuan dia dakwi. Baru haram. Tak. Minum arak tu haram dah. Minum air harus. Tiba-tiba air tu kepunyaan orang, tuan dia tidak benarkan, apa hukum? Haram lah. Haram aridi dia panggil. Bukan haram asal. Hukum asalnya minum air. Apa hukum dia? Haram lah. Jadi timbul haram kerana ada kerana lain. Kerana air kepunyaan orang, kita tidak minta izin. Dia panggil apa? Haram aridi. Hukum pekoh ni. Minum arak haram zati. Minum air orang tanpa keizinan haram aridi. Yang kata memulai bismillah ketika melakukan perkara yang haram, hukumnya adalah haram baca bismillah tadi adalah haram zati, bukan haram aridi. Maknanya kalau diminum air orang tanpa keizinan haram, tapi baca bismillahirrahmanirrahim tu masih lagi disunatkan. Dah kalau baca bismillah jadi halal, dah. Di haram aridi ni banyaklah. Kita makan nasi harus, tetapi guna sumber tipu orang. Apa hukum gitu? Kita makan nasi, guna sumber duit menang judi. Apa hukum? Haram. Tapi makan nasi tu apa hukum? Harus. Hukum zati, hukum asal. Haram kerana menggunakan sumber. Itu panggil haram aridi. Dia contoh, kerja terima rasuah, haram. Kemudian duit rasuah ni kita pakai makan nasi lagi. Dia pun makan nasi. Apa hukum makan nasi dengan sumber rasuah? Haram. Haram tu haram apa? Haram makan nasi? Dah. Haram kerana menggunakan sumber rasuah, sumber yang haram. Lepas tu makan nasi tu baca bismillah lah juga. Dah kata melakukan perkara haram, haram baca bismillah, haram zati. Dia nak makan babi, itu haram zati. Babi itu dibeli dengan duit molek ke duit rasuah ke, babi itu haram makan tu haram dah. Makan nasi harus. Tapi menggunakan ni panggil haram arid dipanggil, bukan hukum asal.
Jadi kita balik kepada bicara hukum akal ni, kita bicara sekarang adalah harus akal zati. Tak ada tilik apa-apa, tak ada bicara apa-apa. Hanya Allah kuasa, pemilikan Allah, harus Allah mengadakan apa-apa mungkin. Harus. Maknanya kalau tilik kepada hak asalnya, orang mukmin harus Allah bubuh syurga, bubuh neraka. Orang kafir harus Allah bubuh syurga, bubuh neraka. Ni ke asal. Tilik kepada Al-Quran, hak Tuhan janji, tak ada lah. Tuhan akan buat sebagaimana janji Al-Quran, hak qada Allah. Sebab Quran janji, itulah qada Allah. Hak Quran beritahu, itulah qada Allah. Ni sebagai contoh. Dunia ni Tuhan buat, harus boleh terima. Tuhan buat, Tuhan tak buat. Dunia sedang ada ni, harus Tuhan terus kekalkan ada, harus pada akal Tuhan binasakan. Allah kuasa kan. Lepas tu kiamat tu hak tu Quran beritahu tu bicara lain pula. Kita tak bicara hak qada iradah dan tidak bicara hak Quran beritahu. Kita bicara hak asal. Sekarang ni Allah buat dunia comel loteng. Allah nak kekalkan dunia ni, akan boleh terima ke tak? Boleh terima. Allah kuasa pemilikan dia. Sampai masa Allah nak hancurkan, hak dia nak hancur, dia hancur lah. Akan boleh terima. Ni apa-apa mungkin dia panggil. Ni tilik hak asal. Tilik Al-Quran beritahu, innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Tilik situ kiamat akan berlaku yang tidak ada ragu padanya. Jadi bila Quran beritahu dunia akan kiamat, dunia kiamat ni lah qada azali. Jadi bila Quran beritahu dunia akan kiamat, maknanya berlakunya kiamat qada azali. Bila azali menentukan berlakunya kiamat, sampai masa Allah pun melakukan, mengkiamahkan dunia. Akan boleh terima tak kalau Allah tidak menghancurkan dunia? Akan tak boleh terima. Sebab apa? Sebab qada azali, kiamat akan berlaku. Qada azali benda gaib, macam mana kita tahu? Sebab Quran yang beritahu dunia akan kiamat. Jadi berlakunya kiamat itu qada azali. Allah menentukan akan berlakunya kiamat. Bila tu kita tak tahunya. Tapi berlakunya kiamat pasti. Itu qada azali. Tahu mana qada azali? Kerana Quran beritahu dunia akan kiamat. Sampai masa wajib pada akal pasti akan berlaku. Sebab apa? Sebab mustahil. Quran beritahu qada azali menentukan akan kiamat, tiba-tiba tak kiamat. Bukan kata tak kiamat tu mustahil. Kiamat awal sedikit pun mustahil, kiamat lambat sedikit pun mustahil. Bawa kepada lalai, lupa Allah Ta'ala pula. Kalau kita kata nyanyuk lah, itu mustahil. Tilik kepada Al-Quran beritahu, tilik pada qada azali, tak ada haru-haru dah lah. Haru pada akal tak ada dah. Atau dia panggil apa tu? Dia panggil wajib akal aridi, dia panggil. Akal tak terima dah kalau berlaku sebaliknya. Tapi aridnya macam mana? Tilik kepada janjian Allah di dalam Al-Quran. Itu arid dia. Jadi datang ke sifat haruh ni nak menyempurnakan sifat istighna Allah Subhanahu wa taala dan nak tolak akidah Mu'tazilah. Wajib segala-galanya atas Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dah haru-haru. Itu ada tekanan di situ. Dan tadi kata wajib akal aridi sampai masa sebagaimana qada azali dunia akan dikiamahkan, bukan tekanan. Itu bukan tekanan. Itu kesempurnaan bagi Allah. Apa kesempurnaannya? Allah qada saat manakah berlakunya kiamat. Saat itulah juga Allah buat. Sebagaimana Allah qadakan kita. Saat manakah kita mati? Sampai masa tu kok la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dah lah. Tak ada dah lewat sesaat pun dah.
cepat sesaat pun tak. Sebab apa? Sebab kalau sampai masa qada azali menentukan kita akan mati saat tu, tiba-tiba lewat sesaat, lupalah jadinya panggil, terlajuk Allah Ta'ala pun tak teringat orang tu diqadakan mati saat tu. Jadi terlambat berapa saat? Mustahil. Pasti Allah mematikan saat sebagaimana hak qada azali menentukan. Wajib situ, wajib akal ardi bukan menekan. Itulah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena beza antara hak kita bicara hukum akal, hak asal zati dengan hak hukum akal aridi. Sebagai contoh, Allah sudah meniadakan, Allah sudah mematikan. Allah nak kekal tiada, Allah nak menjadikan balik, harus pada akal. Allah nak mengekalkan tiada, hancur dalam kubur, harus pada akal. Hak dia belaka. Allah nak buat semula, Allah nak menghidupkan kembali. Allah nak menghidupkan kembali. Bukan Allah buat semula, Allah menghidupkan kembali. Akal boleh terima, harus pada akal. Ini kihak asal, kihak asal. Kira Quran beritahu, summa innakum yaumal qiyamati tub'asun, sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan akan kamu. Quran beritahu seumpama tu, kita akan dibangkitkan kembali. Tilik situ wajib akal aridi akan dibangkitkan kembali. Quran beritahu seumpama tu, itu akal. Kita pun berpegang di akidah, itu wajib syarak. Kita pun berpegang di akidah, kita akan dibangkitkan kembali. Ada kena beza tu. Harus akal zati, wajib akal aridi. Lepas tu hukum syarak, wajib berpegang sebagaimana Quran beritahu. Kemudian berkaitan dengan harus pada akal ni, dia untuk kita ni tak ada dah lah ni. Untuk kita duduk di pegangan dah. Harus akal zati, hukum akal aridi kadang-kadang dengar pun pengang. Hak manusia tu. Tapi hak hukum syarak pegangan dia ke tak? Ni, berpegang dah di akidah kita segala-gala qada dan qadar. Mati saat bila pun mengikut qada dan qadar, kiamah pun mengikut qada dan qadar. Kita beriman akan kiamah, beriman akan dibangkitkan kembali. Tu hukum syarak. Dan hukum akal tak apa nak pandang mana dah kitanya. Tak apa tu. Tapi tak berapa kemah orang panggil ngaji hukum akal. Tak, kita belajar hukum akal, hukum adah, hukum syarak. Yang kita duk pegang tu hukum syarak. Dan hukum akal nak buat mana? Hukum adah nak buat mana? Tapi hukum akal ni, dia hukum akal ni, kalau kita nak berhadapan dengan kafir, hukum akal ni sangat mustahak kalau nak berhadapan dengan kafir. Kita nak bicara bab kiamat, tak boleh bicara bab ayat Quran, bicara bab akal. Dunia comel-comel, hancur, akal boleh terima ke tak? Akal boleh terima ke tak? Kafir pun kalau ikut kajian, dunia ni sudah tua, dunia ni sudah tidak ikut perjalanan biasa dah. Biar dia boleh terima akal dulu bahawa berlakunya kiamat harus pada akal. Biar dia terima dulu tu. Permulaan. Jangan dia mati kiamat mustahil, kiamat mustahil. Tak payah nak masuk Biar dia boleh terima dah akal. Dia memang tak percaya, biarlah, tapi dia boleh terima dah akal. Orang Islam percaya dan berpegang kiamat akan berlaku. Memang dia tidak berpegang percaya macam kita orang Islam. Kalau dia berpegang percaya, dia masuk Islam dah lah. Tapi ingatnya bila orang Islam percaya tu, logik tu, boleh terima akal tu. Ni harus pada akal. Logik, bukan benda mustahil tu, boleh berlaku. Kajian pun sama tu, dunia tua dah, mungkin boleh berlaku kiamat. Mana biar duduk kata boleh berlaku.
Naik setangga. Mudah-mudahan dia percaya macam kita juga. Sebelum ni dia hanya boleh kata apa yang orang Islam percaya dunia ni akan hancur, memang boleh berlaku. Tak mustahil. Tak apa, cukup lah. Kalau dia mati mustahil pada akal kiamat, payahlah kita nak tarik dia. Biar duduk tangga harus pada akal. Akal ni kena main juga ni. Patut Al-Quran banyak cerita berakal. Afala taqilun, afala yatafakkarun. Al-Quran ni banyak kan. Mati dah. Asalnya tak ada, Allah buat jadi ada. Sebab masa Allah matikan, pelik apa Allah mengadakan kembalinya? Biar kata harus pada akal. Boleh terima akal. Allah mengadakan kembali. Biar di situ dulu. Ni orang kafir. Contoh dalam Al-Quran Yasin tu. Apa panggil apa tu? Tuhan ajar guna akal. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Siapa yang akan boleh membangkitkan kembali ni? Tulang ni hancur dah. Siapa nak menghidupkan kembali tulang yang hancur? Lepas tu Tuhan kata perintah macam mana? Qul, jawab limu ya Muhammad. Yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah. Yang akan menghidupkan kembali tulang yang hancur ni, hak buat hari tu, hak mula-mula. Hak masa buat mula-mula tu, ada tak tulang yang hancur? Kosong, tak ada. Ni ada, cuma hancur. Siapa yang akan menghidupkan kembali tulang yang hancur? Hak buat hari tu lah. Hak buat manusia permulaan tu, ada tak? Kosong, tak ada apa-apa pun. Tuhan buat daripada tak ada kepada ada. Ada, Tuhan matikan jadi hancur. Siapa yang akan menghidupkan tulang yang hancur? Tuhan yang buat hak mula-mula itu lah. Hak kosong tu Tuhan boleh buat. Hak ni tulang hancur, mudahlah Tuhan nak hidupkan kembali. Ni akal. Makna kita tak ada jadi ada. Tuhan matikan. Akal boleh terima tak Tuhan buat, Tuhan lahirkan semula? Akal dulu akal. Kalau kita beriman tu cerita lain, tak bahagian kita ni. Ni kalau kita kata tengok kapi lah. Sekarang tak ada asalnya manusia. Tuhan buat, Tuhan matikan. Akal kan boleh terima tak Tuhan buat semula? Pelik apa? Tu buat semula boleh terima biar di situ dulu. Harus pada akal boleh terima. Tapi bahagian kita ni bicara baharu akal ni tadilah nak menyempurnakan sifat istighna dan nak menolak akidah Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala wajib balas syurga kepada orang beriman, orang beramal soleh wajib. Mustahil Allah Ta'ala dikira asal. Kita tak. Kita tilik kepada Al-Quran janji orang mukmin wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri khabar gembira olehmu ya Muhammad akan orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahawa balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ni wajiblah, wajib akal aridi. Sebab Quran janji seumpama tu. Kita berpegang di akidah orang mukmin beramal soleh wajib syurga, janjian Allah. Allah tidak akan mukir janji. Tapi jadi wajib sini tilik kepada janjian, bukan tilik pada kekuasaan Allah. Allah kuasa, pemilikan Allah. Hak asal tu lah, dia nak berbana dibubuh je lah. Sebaliknya orang kafir pula la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tuan kata tidak akan masuk syurga orang kafir sehinggalah masuk unta yang besar di dalam lubang jarum yang halus. La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan masuk syurga oleh orang yang kafir sehinggalah masuk oleh unta di dalam lubang jarum yang halus.
Unta besar, lubang jarum halus. Akal kita boleh terima tak unta yang besar masuk lubang jarum yang halus atas rupa asal? Akal tak boleh terima. Mustahil. Maka mustahil orang kafir masuk syurga. Lubang jarum unta dikecilkan, lepas tu masuk dalam lubang jarum yang halus tu harus pada akal. Ataupun bukan unta dikecilkan, lubang jarum dibesarkan oleh Allah, kemudian unta masuk dalam lubang jarum yang dibesarkan oleh Allah, tu harus pada akal. Ini tak ni hak asal. Hak asal. Unta besar tu lah, lubang jarum halus tu lah. Adakah harus pada akal? Mustahil pada akal. Dan Allah kuasa ke tak nak masuk? Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak Nabi Idris alaihissalam ni jawab kepada iblis laknatullah. Ditanya Nabi Idris alaihissalam, Allah Taala kuasa tak nak masukkan dunia yang besar ni di dalam kulit kusyrah bundukah, kulit buah berangan. Ada riwayat mengatakan masuk dalam kulit telur. Dunia ni besar ni. Iblis tanya Nabi Idris alaihissalam, Allah Taala kuasa tak nak memasukkan dunia yang besar ke dalam kulit buah berangan? Kenal buah berangan? Kenal buah berangan? Berangan tu berangan lah. Buah berangan tak kenal. Berangan kuat berangan. Buah berangan kenal tau. Kecil tau ke mana. Tak tahulah. Tak kita tengok juga sebenarnya. Tak ingat dah macam mana buah berangan. Jadi sekarang ni iblis tanya Nabi Idris alaihissalam, Allah Ta'ala kuasa tak nak masukkan dunia ni dalam kulit buah berangan? Kenapa Nabi ni, kenapa iblis ditanya soalan macam mudah je? Ni soalan ni bukan soalan mudah ni. Dia nak perakat. Dia nak perakat. Sebab dunia besar rupa asal, kulit berangan hak kecil rupa asal, mustahil. Kalau jawab kata Tuhan tidak kuasa, dia nak makan atau dia makan? Tuhan kuasa, itu bukan mustahil. Kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Dia ni kadang-kadang orang buat soalan ni bukan soalan nak jawapan, soalan nak mengelirukan. Pasal iblis ni, iblis seolah-olah dia tanya Nabi Idris alaihissalam, oh soalan mudahnya, makan sini ni. Katakan iblis laknatullah nak tanya soalan tu kepada Nabi. Nabi ni tanya apa soalan mudah gitu? Dah. Itu bukan mustahil. Jawab Allah tidak kuasa, tepuk tangan iblis. Jawab Allah kuasa, mustahil ni. Mana? Nabi Idris jawab, Allah Ta'ala kuasa memasukkan dunia besar di dalam lubang jarum yang halus. Nabi Idris pun cocok mata iblis dengan jarum Nabi Idris alaihissalam. Kan kita maklum kan Nabi Idris alaihissalam kerja dia menjahit. Sekarang ni soalan lain, jawapan lain. Soalan iblis tanya, adakah Allah kuasa nak masukkan dunia besar ke dalam kulit buah berangan? Allah Ta'ala kuasa masukkan dunia besar dalam lubang jarum. Soalan tu tak kena dengan jawapan, tak kena dengan soalan dah. Sebab iblis bukan nak jawapan. Iblis bukan nak jawapan. Iblis nak mengelirukan. Kita pun samalah kalau soalan pelik-pelik tak payah jawab dia tu, beri jawapan lain. Sebab dia bukan nak jawapan, dia nak mengelirukan. Allah Ta'ala kuasa memasukkan dunia besar ke dalam lubang jarum yang halus. Nabi Idris pun cocok mata iblis laknatullah. Hak tu kena hurah lah. Hurah kat mana? Dengan bahawa Allah Ta'ala mengkecilkan dunia, Allah Ta'ala memasukkan dalam lubang jarum yang halus, ataupun Allah Ta'ala membesarkan lubang jarum, dunia pun Allah Ta'ala masukkan ke dalam. Dia kena hurah kat tu pula. Bukan dalam rupa asal. Rupa asal mustahil.
Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Contoh tadilah, Allah kuasa tak nak menjadikan anak bagi Allah? Tak ada berkait dengan kekuasaan Allah. Allah kuasa tak nak menjadikan anak? Ini pasal ni. Nak tanya jawab macam mana? Jawab, Allah tidak kuasa menjadikan anak. Tak kuasa tak kena ubah ke Tuhan tak kuasa? Soalan dia, Allah kuasa tak nak menjadikan anak bagi Allah seorang pun apa dah? Kalau jawab kata tak kuasa, boleh jawab ke gitu? Sedap jawab gitu? Kalau jawab kuasa, jadi anak kan? Jadi anak kan? Dah kuasa. Allah kuasa, cuma Allah tak buat. Atau ada jawapan gitu. Tapi itu bukan jawapan muktamad gitu. Dah Allah kuasa ke tak sebenarnya? Anak perkara mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan kudrah Allah. Lepas tu jawapannya, jawab kuasa pun dah betul, jawab tak kuasa pun dah betul, sebab tidak berkait dengan kekuasaan. Dia gitu. Tidak berkait dengan kudrah perkara mustahil. Nak jawab kuasa tak boleh. Nak jawab tak kuasa tak boleh. Lepas tu bukan kekuasaan kudrah. Ginilah ni contoh biasa tu buat misal. Dia kata pisau tajam comel. Tajam pisau ni. Pisau ni boleh dia nak kerat besi. Dia kata bunyi tajam sangat. Besi tu bukan kerja pisau. Dia tupu lah pisau. Bukan kerja pisau, besi. Kalau tanya benda ni benda lembut, pisau ni. Pisau ni tupu. Boleh cerita. Pisau ni tajam. Boleh kerat lah benda tu. Tapi kalau besi, itu bukan kerjaan pisau besi. Tak tanyalah boleh ke tak boleh. Bukan kerjaan pisau besi. Besi kerjaan mesin lain pula. Jadi perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah. Maka tak timbullah kuasa ke tak kuasa. Jadi perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Sebab itulah Iblis laknatullah pergi tanya Nabi Idris AS. Allah kuasa tak memasukkan dunia yang besar ke dalam buah kulit buah berangan. Sebab apa? Sebab ini benda mustahil kalau rupa asal. Takkan Iblis kita tanya Nabi Idris dengan soalan hak ringan-ringan. Jadi ayat Quran sebut tu, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, tidak akan masuk syurga oleh orang kafir sehinggalah masuk oleh unta dalam lubang jarum yang halu. Masuk oleh unta dan rupa asal ke dalam lubang jarum yang halu hak rupa asal mustahil. Maka mustahil orang kafir masuk syurga. Tu je nak. Jadi bila Quran beritahu gitu, kita pun berpegang di akidah. Orang kafir mustahil masuk syurga. Sebab apa? Sebab kita beriman dengan ayat Al-Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala sama sekali tidak mengampuni dosa orang yang menyentuhkan Allah. Allah tidak akan mengampuni. Bila Allah tidak mengampuni, wajib orang kafir ni masuk neraka. Wajib apa tu? Wajib akal aridi. Kerana kita pun berpegang di akidah kita. Sebagaimana Quran beritahu orang kafir tak akan masuk syurga, kita pun berpeganglah orang kafir mustahil masuk syurga. Orang yang beriman dan beramal soleh, dah Quran janji dah balasan syurga, wajib masuk syurga. Tilik pada ayat Al-Quran. Hak harusnya mana pula? Hak harusnya orang yang beriman tiba-tiba tidak beramal soleh. Jadi yang pertama, orang beriman yang beramal soleh wajib syurga, wajib akal aridi. Bukan hak hukum akal hak zati ni. Kemudian orang kafir mustahil masuk syurga. Hak harus masuk syurga orang mukmin yang tidak soleh. Orang mukmin yang derhaka kepada Allah. Hak ni harus syurga, harus neraka. Akan diterima kedua-dua. Sebab apa? Kalulah Allah Ta'ala tidak mengampuni, neraka terlebih dahulu, syurganya kemudian. Kalau Allah mengampuni, dia boleh masuk syurga direct. Sebab Quran beritahu dah.
Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah Taala mengampuni dosa selain daripada dosa menyekutukan Allah. Dosa menyekutukan Allah, dosa kafir mustahil diampuni, orang kafir wajib neraka. Adapun dosa selain dosa mensyirikkan Allah, Allah mengampuni bagi sesiapa yang ia kehendak untuk diampuni. Maknanya orang mukmin yang derhaka kalau termasuk di dalam mereka yang Tuhan kehendak diampuni, masuk syurga direct. Kalaulah orang mukmin yang derhaka ni tidak termasuk di dalam mereka yang diampuni oleh Allah, kena bakar dalam neraka Jahannam terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam syurga. Jadi orang beriman yang bersoleh wajib syurga, wajib akal aridi. Orang kafir mustahil masuk syurga, mustahil akal aridi. Orang mukmin yang derhaka harus akal aridi, sama ada syurga ataupun neraka terlebih dahulu. Ini tilik kepada hak aridi ni. Hak zati, hak asal ni hak Allah Ta'ala belaka. Nak buh mana dia buh lah. Hak dia, kekuasaan dia, pemilikan dia, tak ada kaitan dengan kita ni. Dia beriman seseorang, soleh seseorang, tak ada kita qada belaka tu. Kafir seseorang qada belaka. Lepas tu Allah nak buh mana di hari akhirat, kat mana dia lah hak dia. Harus pada akal. Kita terima belaka kira hak asal. Kira pada Quran beritahu itu qada azali. Tu kita berpeganglah sebagaimana Allah mengqadakan, sebagaimana Allah beritahu dalam Al-Quran, itulah perkara yang Allah akan lakukan. Jadi mustahil qada Allah jadi lari. Mustahil Quran Allah Ta'ala beritahu Quran tanpa maksud Allah tak buat. Itu mustahil. Mustahil apa tu? Mustahil akal aridi. Ni dia kena ada apa? Kena ada catatan khusus lah. Cuma bagi kita setakat pegangan comel cukup dah lah. Contoh mati seseorang, ni mati kita ni perkara mungkin, boleh akal boleh terima mati, akal boleh terima hidup kekal selama-lamanya, akal tak boleh terima. Kalau Allah buat ahli syurga neraka hidup selama-lama, dah pelik apa? Ahli dunia Allah kekalkan selama-lama, Allah kuasa kan, harus akal dia bagi, harus kan hidup selama-lama kan. Ahli syurga hidup selama-lama kan. Ahli neraka je antara hidup dengan mati dalam neraka. Ahli syurga hidup selama-lama. Dah tahu dunia Allah tak kuasa ke nak menghidupkan selama-lama? Apa Allah tak kuasanya? Mana apa? Harus akal zati asal. Tilik kepada Quran kata kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Maka mati tu wajib akal aridi, wajib mati. Wajib akal aridi, wajib mati. Sebab apa? Quran beritahu semua akan mati belaka. Tilik Quran beritahu mustahil lah ada orang tak mati. Wajib akal aridi mati sebab Quran beritahu. Kalau tilik kepada hak asal, tak kira hak ayat Quran, kira asal, Allah Ta'ala kuasa kekal hidup seseorang harus pada akal, mati bila-bila masa harus pada akal. Quran beritahu kullu nafsin za'iqatul maut. Tak ada mati itu wajib mati, wajib akal aridi. Tilik kepada ayat Al-Quran beritahu. Mana kita bicara harun kira asal je ni, kira asal saja sebelum pandang kepada qada iradah dan sebelum pandang kepada Al-Quran beritahu Al-Quran janjinya macam mana. Tilik pada iradah, qada iradah kita dah tahu, tapi sebagaimana Al-Quran beritahu itulah hak qada azali. Quran beritahu yang bernyawa pasti akan mati. Mana qada azali kita tahu dah.
menentukan akan mati. Bila mati kita tak tahu. Al-Quran beritahu dunia akan qiyamah. Jadi qada azalinya Allah akan hancurkan dunia. Bila? Waktu kita tak tahu. Akan dibangkitkan kembali. Itu qada azali. Tahu mana? Tahu Quran beritahu akan dibangkitkan kembali. Orang mukmin yang beramal soleh qada azalinya akan masuk syurga. Tahu mana? Quran yang beritahu. Orang kafir qada azalinya kekal neraka. Itu tahu mana hak qada azali, hak benda gaib? Quran beritahu. Kira kepada qada azali iradah tilik kepada ayat Quran, tak ada lah haru-haru ni. Yang berlakunya macam mana? Berlaku sebagaimana ketentuan azali. Tuhan menentukan ada, Tuhan akan mengadakan. Tuhan menentukan tiada, Tuhan akan meniadakan. Tak ada haru-haru dah. Kalau tilik kepada, kalau kira kepada hak qada, kalau kira kepada ayat Al-Quran. Hak ni kira semata-mata kekuasaan Allah, pemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak timbul kekeliruan, ahli sunnah berpegang orang mukmin harus masuk neraka, orang kafir harus masuk syurga. Itu hanya tilik kepada kekuasaan Allah, pemilikan dia. Sampai masuk Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala buat sebagaimana Allah Ta'ala beritahu di dalam Al-Quran. Dia tadi kata harus orang mukmin masuk neraka, orang kafir masuk syurga. Dah mukmin seseorang mari daripada mana? Kau tak qadar juga. Dia nak bubuh mana, dia bubuh lah. Orang kafir tu pula jadi kafir mari mana? Kau tak qadar juga. Kalau Allah bersyurga pelik apanya? Hak dia kuasa kan? Ini kepada asal. Tidak tilik pada ayat Quran. Quran beritahu orang mukmin soleh syurga. Tahu bersyurga lah. Janji dia dah. Dah Quran beritahu dah orang kafir sama sekali tidak akan masuk syurga. Maka orang kafir pastilah neraka. Kalau tadi kata harus itu, harus ni tilik kepada asal atas kekuasaan Allah, pemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hak yang akan berlakunya sebagaimana hak Quran beritahu. Orang mukmin syurga, orang kafir neraka. Mana kita ni ada dua peringkat lah. Yang pertama, kira kepada semata-mata kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Janji perkara itu bukan perkara mustahil di bawah kekuasaan Allah. Hati di situ dulu, hak asal. Satu peringkat. Peringkat yang kedua, qada azali telah menentukan. Quran telah beritahu, itu yang akan berlaku. Itu yang kedua. Lepas tu kita pegang di akidah sebagaimana hak Al-Quran beritahu. Itu hukum syara, dipanggil pegangan kita. Mana kira hak harus akal ni kepada wakil yang berlaku sebenar-benarnya tak ada dah. Tak ada harus dah. Harusnya hanya tilik kepada kekuasaan Allah, pemilikan Allah semata-mata. Macam kita sekarang lah, kita sedang hidup ni, harus akal. Mati bila masa? Boleh terima tak akal? Mati saat ni ke, sejam lagi ke, 2 jam lagi ke, 3 jam lagi ke, akal boleh terima tak? Kita bercakap dengan dia, sekejap orang beritahu mati dah ayah haji tu. Oh, mustahil akal mati. Dah haru mana akal boleh terima? Ni kita ni mati bila? Boleh akal boleh terima ke tak? Boleh terima. Allah Ta'ala kuasa kan? Allah nak matikan segera, sejam lagi ke, 2 jam lagi ke, akal boleh terima belaka tu kekuasaan Allah. Hak mati sebenarnya sebagaimana hak qada azali. Bila? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hak tu hak mati sungguhnya. Sebelum tu harus akal boleh terima. Hak dia belaka. Nak mematikan bila masa perkara mungkinun boleh terima. Kalau tilik kepada kira pada qada iradah Allah,
Tak ada bila-bila masa dah lah. Bila masa yang diqadakkan Allah, bukan bila-bila dah. Dan ni kita kata kita ni mati bila-bila masa kerana kita tak tahu masa. Kita katalah mati bila-bila masa. Tak, mati bukan bila-bila masa. Mati pada masa yang qada azali menentukan. Lewat sesaat pun tidak, cepat sesaat pun tidak. Bukan bila-bila masa. Bila-bila masa ni kerana kita tak tahu masa. Bila-bila masa ni harus pada akal. Harus pada akal. Akal diterima. Allah mematikan kita bila-bila masa. Hak Allah mematikan sungguh sebagaimana hak qada azali menentukan. Saat manakah kita mati. Tapi kalau kita kekuasaan Allah tak boleh mematikan bila-bila masa. Hak dia belaka. Dia nak matikan, mati segera. Tapi mematikan sungguh, ikut kepada qada iradah Allah. Kalau Allah buat lari daripada ketentuan Allah pada azal, itu jadi apa? Ghafalah, sahwung, lawan kepada iradah. Kan kita mengaji iradah kan dahulu. Dalam kitab kita ni iradah dahulu. Lawan kepada iradah. Lawan pada iradah kitab kita dahulu, hak Musad 22. Lawan iradahnya apa? Lalai, lupa. Itu lawan iradah belakalah tu. Allah mengqadakkan mati saat tu. Tiba-tiba matinya tidak bertepatan dengan hak saat yang diqadakkan pada azal iradah. Lalai, lupa, macam gitu kan. Kita menetapkan begiang. Sampai masuk Allah tak teringat. Tu apa? Kita lupa, lalai, mustahil atas Allah. Jadi kata Allah ni mati bila masa, itu harus pada akal. Allah kuasa, harus Allah mematikan bila-bila masa. Tapi mematikan sungguh sebagaimana hak saat yang ditentukan oleh Allah pada azal. Sebab timbul kekeliruan tu, orang mukmin harus masuk syurga neraka, orang kafir harus masuk syurga. Jadi Allah Taala ni tak betul lah dia kata. Kalau faham gitu. Dia tak faham apa maksud kata haruh-haruh ni. Haruh hanya tilik pada kekuasaan. Hak Tuhan buatnya macam mana, hak Quran beritahunya macam mana. Hak Quran beritahu tu Allah Taala akan buat. Orang mukmin soleh duduk mana, orang kafir duduk mana. Dan tadi kata harus, dah dia kuasa. Dia nak bermana pun dia bubuh lah. Hak buat sungguh sebagaimana hak diberitahu di dalam ayat Al-Quran. Itu je. Kena beza antara dua tu. Harus pada akal. Kemudian apabila kira tilik kepada qada iradah, tilik kepada Al-Quranul Karim. Cuma kadang-kadang kita ni dua perekat ni kita tak reti. Tapi duduk sininya apa? Duduk sini je tak dah ni. Duduk sininya. Kita duduk sini tak dah. Mana beriman dengan berlakunya qiyamah, beriman dengan bangkit kembali, beriman dengan orang mukmin ke syurga, beriman bahawa orang kafir ke neraka. Tu bab hukum syarak. Kita bicara ni hukum akal. Kita pun pening hukum syarak dengan hukum akal. Tu tak kata berdosa, tapi macam tak ngaji kaedah sifat 20 kita mengaji sifat 20 sama. Dah tak reti ya? Ngaji apa kita? Tak nak beza hukum akal dengan hukum syarak. Dah reti beza sungguh. Ni contoh biasa saya buat ni. Dia bukan contoh ni, cerita yang berlaku. Orang panggil penceramah tu mari. Kemudian ni permulaan lah, ni permulaan tazkirah dulu. Nanti pilih kitab lah. Dia pun tanyalah ramai-ramai tu. Saya nak tanya hukum akal ni, nak tanya hukum akal. Qiyamah berlaku ni wajib akal, harus akal, mustahil akal. Dia tanya gitu. Qiyamah ni.
Hukum akal saya tanya hukum akal ni. Hukum akal ada 3. Satu wajib, satu harus, satu mustahil. Berlakunya kiamat wajib, mustahil ke harus? Jawablah wajib. Termasuk hok jawab tu ustaz hok tukang jemput, ustaz tempatan. Ustaz tempatan jawab gitu juga. Sekarang ni ustaz luar ni yang bawa dia ustaz tempatan. Ustaz tempatan menjawab wajib juga. Kau rukun iman tu kan. Orang tanya hukum akal dia pergi pada hukum syarak. Hak rukun iman tu kan kita wajib percaya kiamat akan berlaku. Itu hukum syarak. Orang tanya hukum akal. Terkata tak boleh beza dua ni kau. Ngaji sifat 20, ngaji gitu je lah. Tapi kita punya handalah. Oh, saya kitab sifat 20. Lebu dah dia kata. Oh, lebu. Lebu belek reti tak reti pun. Bukan tak reti akidah. Tak reti dia punya pembahagian. Bukan kata salah akidah. Yang ustaz jemputan ni beri selalu. Oh, dia kata berat orang sini. Hukum akal dak ertinya macam mana akidah kamu ni. Allah kata kawan tu jawab akidah lah tu, kiamat wajib berlaku tu akidah. Yang kamu tanya tu hukum akal. Orang kampung tu dak erti dak hukum akal, dia jawab hukum akidah. Jadi bab akidah tak betul lah nya. Nak kena kata gini, oh berat orang sini akidah comel, hukum akal dak pandai. Jawab lagi, kata lagi tu. Dia kata berat orang sini, dia kata akidah macam mana tak tahu gini jawapan ni. Akidah tak tahu macam akidah macam mana gua ni. Jadi jawab dah tu kan wajib berlakunya kiamat. Itulah akidah. Hukum syarak. Tapi soalan dia bukan hukum syarak. Oh, kat sini berat ni. Hukum syarak pegangan comel lah. Hukum akal dak erti nak beza ni. Boleh kata gitu. Dia kata orang situ hukum akidah dak erti. Oh, kata boleh pulak mana orang tukar jawab pun dak erti, orang tukar ajar pun dak erti. Kalau kau pandai pula, oh wajib lah kiamat. Saya tanya hukum akal kan? Wajib kiamat. Wajib macam mana? Wajib akal aridi. Dia lagi tunjuk tak tangga lah, tekan ajar. Ada ni. Dia tanya hukum akal hak zati sebenarnya. Kalau hukum akal hak zati hak asal, haruslah Allah kuasa nak kiamatkan, akal boleh terima. Kekalkan dunia, akal boleh terima. Harus akal zati. Quran beritahu dah tu kan, innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Kalau tilik Quran beritahu wajib akal aridi, kiamat pasti berlaku. Hukum pegangan, hukum syarak balik pada pegangan kita rukun iman. Itu jelah. Tapi maknanya tak pelik orang kita tak boleh nak membezakan antara hukum syarak dengan hukum akal. Hukum akal tak boleh beza pula antara zati dengan aridi. Tak boleh. Tak jadi berdosa. Tapi panggil apa ni? Ngaji pak dulu apa bahasa yang kita tak boleh nak beza. Mana kita? Bukan kita bicara bab pegangan, bab hukum akal je ni. Kalau pening balik tu pun pening hukum akal tu bukan pening hukum syarak pegangan. Hukum syarak pegangan tak dah tu. Pening apa tu? Ilmu pegangan, bukan. Pening hak bab hukum akal. Bukan pening hak bab pegangan hukum syarak, bukan. Jangan balik buat pelik pula. Ustaz ngajar kiamat pun harus boleh berlaku boleh tak. Bangkit kembali pun harus boleh berlaku boleh tak. Hak mana tu? Hak hukum pegangan. Siap tu. Hak tu hukum akal, bukan hukum pegangan. Hukum pegangan tu hukum syarak. Hukum syarak tetap dah kitanya. Dia gitulah kadang-kadang cerita asas-asas sahaja. Tapi tak faham molek. Cerita halusi kalau faham tu alhamdulillah. Kalau tak faham kan digilai kok lain pula. Pergi faham kok lain siap. Oh, kena-kena kiamah dengan bangkit kembali ni harus je. Harus apa? Pegangan. Dok itu rukun iman. Harus pegangan kok mana? Harus rezeki hukum akal sebab Allah kuasa.
Tilik pada asal ni bukan tilik kepada, bukan kira kepada hak Quran beritahu. Kira Quran beritahu apa yang Quran beritahu wajib berlaku, wajib akal aridi. Mustahil tak berlaku, mustahil akal aridi. Tu kita zati dengan aridi tu. Tak ada nak beza. Hak pekau tadilah. Minum arak haram zati, haram syarak zati. Minum air kepunyaan orang tanpa izin haram syarak aridi. Ada ni. Oh ni timbul ni contoh bab pekau. Dia sembahyang. Tiba-tiba dia sembahyang di tanah tuannya tidak izinkan. Dia masuk tanah orang nak sembahyang, tuannya tak izinkan masuk tanah tu. Sembahyang tu wajib. Haram apa ni? Haram kerana duduk di tanah orang. Pandangan mazhab Syafi'i sah sembahyangnya. Dah haram tu kan bukan sembahyang tu, haram kerana masuk dalam tanah orang tuan tak izin. Haram aridi lah orang panggil. Kalau mazhab Malik tak sah sembahyang. Pada haram tu bukan haram betul sembahyang. Haram sembahyang macam mana? Haram sembahyang tanpa wudu. Haram sembahyang tanpa tutup aurat. Haram sembahyang dengan pakaian najis. Tu tak sah nak tu. Baik tu haram asal. Sekarang ni sembahyang tu kewajipan. Haram kerana kamu pergi sembahyang di tanah orang tanpa tuan diizinkan. Dia panggil apa? Haram aridi dia panggil. Sembahyang sah. Dia ada zati, dia ada aridi. Kita ambil lah kodok-kodok kita boleh. Ni kita pergi pada hukum akal. Hak hukum pegangan tu dak gerak dah. Hak bab kiamah ke bab bangkit kembali tu bab pegangan. Ni kita cerita bab hukum akal, harus akal semata-mata kekuasaan Allah, pemilikan Allah, harus Allah mengada dan meniadakan apa-apa perkara mungkin. Harus kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil tu kita baca semulalah. Dalil harus wallahu a'lam. Dia bertukar tu tak sedap pelik lah. Orang mengajar pun kadang-kadang bertukar. Baca kitab sifat 20 juga bertukar. Hak akal zati, akal aridi bertukar tu dah pelik tu. Ini kitab Hidayatus Salikin. Ni pi muka surat 9. Surat 9 baris yang ke-10 daripada bawah. Yang mana kita ni banyak pakai nipih tau. Kita banyak pakai nipih. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya tiada diterima iman seseorang. Tiada diterima iman seseorang. Mana apa? Iman dia tidak sah lah. Tiada diterima iman seseorang melainkan barulah iman tu diterima, barulah sah. Membenarkan akan barang yang dikhabarkan, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabar mana ni? Akan khabar, akan cerita yang kemudian daripada mati. Yang nak cerita berkaitan dengan beriman dengan hari kesudahan. Wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Yaumil qiyamah, hari qiyamah. Dia hari akhir, hari kiamat, dia ada banyak nama. Dia ada banyak nama. Hari akhir, hari kesudahan, hari akhir, hari akhirat. Kita ni benda ni wal yaumil akhir. Lepas tu hari
akhirat hok mana pula? Hari qiyamah hok mana pula? Hok tulis je, nama je. Dia wal yaumil akhir ataupun wal yaumil akhir. Dia kalau alif tu pendek, kha ya ra di hujung. Yaumil akhir. Tengok tempat tu dia menjadi masuk tu marbutah akhirah. Akhir apa? Hari akhir, hari kesudahan. Qiyamah, tahu dia qiyamah? Qiyam. Qiyamul lail. Rukun qiyam. Apa dia qiyam? Berdiri. Itu qiyam. Qiyamah, berdirilah qiyamah. Apa qiyamahnya? Apa berdirinya? Berdiri dan bangkit daripada kubur selepas tiup sangkakala yang kedua. Itu qiyamah. Hari akhir pula, hari kesudahan. Mana hari kesudahan ni? Bermulanya bila? Bermula daripada qiyamah, bangkit daripada kubur selepas tiup sangkakala yang kedua. Tapi tadi kata hak rukun iman, beriman dengan hari akhir, beriman dengan hari kesudahan, beriman kiamat. Kenapa bicara bab kemudian dia mati, hak persoalan munkar dan nakir? Dia gini, dia berkaitan dengan hari akhir, hari kiamat ni. Hak saya sebut tadi tu satu pandangan. Hari akhir, hari kiamat bermula daripada bangkit selepas tiup sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, bercerai antara dua sangkakala tu 40 tahun. Bercerai 40 tahun. Jadi setengah pandangan disebut kata hari akhir, hari kiamat bermula di tiup sangkakala yang kedua. Setengah mengatakan bila kau bermulanya kiamat, bila bermulanya hari akhir, hari kesudahan adalah hari mati seseorang. Hari mati seseorang dia panggil apa tu? Hari akhir dah. Qiyamah dah bagi dia je. Hari akhir dah bagi dia. Hari akhir dah lah, tak ada dah dunia. Bila bermula hari akhir, hari kesudahan? Selepas mati seseorang. Ni kita bicara ni. Bicara selepas mati seseorang. Bicara hari akhir, hari kesudahan, hari qiyamah. Dia panggil apa? Kiamat kecil dia panggil. Tapi kita kiamat tu tiup sangkakala pertama, itu atas panggilan lah. Ada kata mati kiamat kecil. Ada kata qiyamah tiup sangkakala yang pertama. Ada kata bermulanya kiamat tiup sangkakala yang kedua. Jadi sekarang ni nak bicara hak hari akhir, hak selepas daripada mati seseorang. Selepas dia mati seseorang dipanggil hari akhir, hari kesudahan. Mana apa akhir kesudahan? Tak ada hari dah dianya. Tak ada hari dah. Duduk di alam barzah. Duduk di alam barzah. Dia nak bicara hak selepas dia mati ni. Mana contohnya seperti akan khabar yang kemudian daripada mati. Hak ejaan sebut dah minggu lepas tu. Min alif te mati. Bukan baca, jangan baca mata. Kita mati min alif te ye. Mi alif te kita mata, ni dak ni mati. Ejaan lama kalau mata min te alif, tu mata. Min te alif, tu mata. Min alif te mati. Khabar yang kau dah mati. Mana? Seperti soal mungkar wa nakir. Mungkar wa nakir. Macam nak tebak? Wa nakir juga. Wa juga. Hak Rumi tulis mana? Mungkar wa nakir. Rumi buat gitu juga. Mungkar wa nakir. Wa tu apa tu? Dan lah. Mungkar dan nakir. Gitu. Disebut mungkar wa nakir. Jadi kitab Melayu ada wa suti. Wa tu makna dan lah. Kita tak tahu. Jadi Rumi pun dia buat gitu juga dah. Dia tulis mungkar, lepas tu WA, lepas tu nakir.
Jadi mungkar wa wa, lepas tu nakir. Dia rapat ke dia cerah? Cerah. Mungkar munkar, lepas tu wa gitu. Lepas tu nakir. Ni baru betul. Tak tukar langsung. Tak tukar langsung lah tu. Hak tu hak mana tu, hak Ustazah Nuraini Abu. Lepas tu saya biasa kalau nak rumi saya kata ambil Ustazah Nuraini Abu lah. Sebab dia mana apa ni, betul benar. Tak tukar-tukar. Kita nak gitu lah. Hak betul benar, jawab pandai. Ada orang dirumikan kitab Jawi, ditukar ayat, dipermodernkan ayat. Tu wak pandai orang panggil. Tu wak pandai. Akhirnya dia tukar ayat, permodernkan ayat untuk orang mudah faham. Hak disusun ayat tu dia pun salah faham, tak betul kehendak kita. Ini senanglah, tak payah tukar-tukar. Mungkar wa nakir. Wa sudahlah. Lepas tu orang ngajarlah pula. Kalau baca rumi sungguh, payah tu dah. Mungkar wa nakir. Kita hak Jawi nampak wa. Saya tulis bawah tu da alif nun dan, tulis dan. Bukan buang wa tu tak buang. Lepas tu wa rumi pun wa. Tu baru tu. Maknanya Jawi dirumikan betul benar. Bukan kata diubah-ubah ayat, ditukar-tukar ayat. Cuma hak Ustazah Nuraini Abu tu dia ada tukar kalaulah hak salah cetakan. Hak salah cetakan dia ada tukar lah. Hak salah cetakan atau dia ditukar. Tapi tak apalah tu, sebab tu memang salah cetakan. Ni tak salah cetakan ni, cuma jadi mungkar wa nakir. Tak apalah, mungkar wa nakir pun. Mungkar dan nakir lah. Iaitu mungkar dan nakir ni dua malaikah yang haibah. Yang haibah ni, yang gerun, lagi menakut. Jadi menakut. Minun kaf waw te. Menakut. Kena baca mana tu? Nak baca mankut ke? Mankut. Tu mangkuk tu penarik tu. Adalah mangkuk. Minun kaf waw te. Kalau kita baca kok mankut bukan menakut akan kita. Menakut. Kita menakut ni mim nun alif. Tak, nun alif kaf waw te. Ni. Kerumi buat mana? Menakut dah. Takut tu mangkuk kan. Dua malaikah yang haibah, yang gerun dan lagi menakut. Lagi menakut ni menakut akan kita lah. Yang gerun lagi menakut. Malaikah yang ada dimenceritakan hitam malaikah ni. Mata dia biru macam puyuk tembaga. Malaikah muka dan nakir ni. Keluar suara tu macam guruh keluar api. Di tangan malaikat muka nakir pula ada mitrab, ada apa ni? Ada tungkak pula. Tungkak ni kalaulah dipukul akan bukit, macam hancur bukit tu. Hak tungkak ada di muka nakir. Hak tu. Hak ni muka nakir atas rupa asal. Tapi muka nakir yang sama, bila tanya orang yang beriman, rupanya lain. Bukan rupa yang menakutkan. Hak menakutkan ni rupa asal. Macam rupa Israel lah. Hak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tu. Nak tengok rupa asal muka Israel. Pengsang Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengsang. Muka Israel ketika cabut nyawa orang kafir. Nak tengok pula lah muka Israel ketika cabut nyawa orang mukmin. Tunjuklah hak rupa hak comel. Gitulah. Sama juga dengan muka nakir. Hak rupa yang menggerungkan ni, biru mata. Mana apa? Mata tu macam perut tembaga. Tu tanya orang kafir, tanya orang munafik, tanya orang fasik. Sebab dia tanya orang mukmin ke tanya orang kafir ke, muka nakir sama je.
Walaupun ada setengah pandangan mengatakan bahawa muka nakir ni rupa uduk. Dia tanya orang kafir je. Orang mukmin bukan muka nakir, malaikat lain pula. Nama malaikat tu Mubashir wa Bashir. Nama malaikat lain pula. Mubashir wa Bashir. Mubashir dan Bashir. Hak tukang tanya orang mukmin. Muka nakir hak rupa yang menggerungkan tu tanya orang kafir. Itu pandangan pandangan muktamad. Muka nakir samalah, tapi rupa lain-lain, cara tanya lain-lain. Malaikat muka nakir hak sama ada soal orang kafir ke, sama ada soal orang mukmin ke, muka nakir belaka. Setengah panggil tak? Muka nakir rupa dia huduk, rupa dia menakutkan. Hanya tanya orang kafir saja. Orang mukmin tanya akan malaikat. Ini Mubashir wa Bashir. Itu pandangan ta'if. Kemudian berkaitan dengan mungkar nakir ni, depan dia akan ceritalah. Ditanya apa tu? Depan. Mendapatkan ia mungkar dan nakir akan mayat. Maka bertanya keduanya itu daripada tauhid dan agama dan risalah. Risalah ni kerasulan. Siapa nabi engkau? Itu tanya bab risalah. Mana percaya tak rasul sebagai, percaya tak Nabi Muhammad sebagai rasul? Itu risalah. Jadi mendapat ia muka nakir akan mayat. Dia berkaitan dengan, tapi dalam kitab kita ni pendek je lah bab soalan muka nakir ni. Dia muka nakir ni dia datang tanya mayat ni selepas dia dikebumikan. Selepas dikebumikan, malaikat muka nakir pun segera datang bertanya. Bukan kata tunggu orang balik apa, bukan. Bukan tunggu orang balik. Ke bumi, muka nakir pun datang. Yang mana selepas dikebumikan, roh akan dikembalikan kepada jasad. Roh akan dikembalikan kepada jasad. Dikira-kiranya selepas berpaling manusia tu. Tapi berpaling ni pada ghalib. Kalau tak berpaling pakai tunggu situ, tak mari lah, bukan nakir. Ada mana sesar ke bumi, kira berpaling, tapi belum lagi berpaling pun bukan nakir mari dah. Sebab tu Nabi SAW ketika sesar ke bumi, Nabi suruh perbanyakkan doa. Sebab apa Nabi kata? Fa innahul an yus'al. Nabi kata sekarang sudah ditanya, belum balik lagi. Ada ni. Maknanya kira-kira sesar ke bumi tu bukan nakir datang tanya akan mayat ni. Ada orang dia kata tunggu dulu, kata dia. Kalau melangkah 7 langkah orang terakhir bukan nakir mari ya. Dia pun pakat tak mau balik. Tunggu kat situ. Dia pun gili-gili pula. Baik, Nabi kata fa innahul an yus'al. Kena tanya dah sekarang. Perbanyakkan doa. Perbanyakkan sebab tu dia tanya. Maknanya muka nakir ni mari nak tanya ni selepas daripada kemudian Allah Ta'ala di muka nakir mari kemudian Allah Ta'ala mengembalikan roh kepada mayat. Mana yang ditanya adalah roh setengah jasad. Bukan ditanya jasad saja, bukan. Bukan tanya roh saja, bukan. Ada juga kita ni mengaji, hak muka nakir tanya roh, bukan tanya jasad. Tak. Muka nakir tanya roh serta jasad. Roh serta jasad. Bahkan dalam kitab menyatakan salah mereka yang berkata ditanyakan roh sahaja atau ditanyakan jasad sahaja. Ditanyakan roh serta jasad. Allah Ta'ala kembalikan roh pada jasad. Hidup ni mutawassit dipanggil. Mutawassit ni pertengah antara hidup mati dan hidup atas dunia gitu. Mana nak kata mati tak, nak kata hidup macam atas dunia tak. Mana pertengahan. Tapi makna apa? Dikembalikan roh pada jasad. Ditanya roh dan jasad. Kena dapat nikmat roh dan jasad. Diazabkan roh dan jasad. Bukan roh saja. Bukan roh saja. Kemudian ditanyakan selepas dia ke bumi ni ghalib. Hak berlaku pada ghalib. Ditanya selepas daripada dikebumikan. Itu pada ghalib.
kalau tidak dikebumikan, makan di harimau contohnya, makan di buaya contohnya, mati lemah tak jumpa mayat contoh tidak dikebumikan, mati terbakar hangus tidak dikebumikan. Dia kata tanya di alam barzah selepas dikebumikan, itu hanya pada Khalik jua, Khalik kebanyakannya dikebumikan. Kalau tidak dikebumikan, samalah juganya. Hak makan rimah tu kan kebuminya kok mana? Hilang tu. Hak lemah-lemah tu. Makan di ikan, makan di apa tak tahu dahnya. Tak jumpa-jumpa sudah. Tidak dikebumikan. Tak ada persoalan lah. Kan kata soal akan mayat selepas daripada dikebumikan. Dikebumikan tu hanya pada kebanyakan. Kalau gitu kok Firaun piramid tu ke bumi ke tak? Macam Markov kenal Markov Filipin tu lah, bukan dia duduk dalam cermin tau. Duduk dalam cermin tau. Dia di Amerika, duduk dalam cermin. Tak dikebumikan. Lepas tu dah tanya. Selepas dikebumikan itu adalah pada Khalik, pada kebanyakan. Kemudian malaikat muka nakir tanya daripada tauhid dan agama dan risalah, dengan katanya, kata Munkar wa Nakir, mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Dia Munkar dan Nakir, dia tanya mengikut bahasa mayat. Munkar dan Nakir tanya mengikut bahasa mayat, walaupun setengah pandang mengatakan bahasa Syriani, hak Yahudi, hak Israel. Tapi pandangan muktamadnya Munkar dan Nakir akan tanya dengan lughah bahasa mayat tu sendiri. Kalau mayat tu Melayu, tanya kod Melayu. Mayat tu Arab, tanya kod Arab. Bukan kata tanya kod Arab dah. Satu pandangan tanya mengikut lughah Syriani. Tapi pandangan muktamadnya dengan lughah mayat tu sendiri. Lepas tu talqin tu ajar kod Arab tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Ajar kod Arab pun tak ada masalah. Nak ajar kod Melayu pun tak ada masalah. Tapi Munkar Nakir tanya mengikut bahasa mayat tu sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famassabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.